Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Marau. Tumpuan berita. Inisiatif penganjuran program seperti Tourism Awareness mampu menarik lebih banyak penyertaan penduduk tempatan untuk terlibat dalam industri pelancongan khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, kawasan Telang Usan dilihat berpotensi dibangunkan sebagai kawasan tarikan pelancongan baharu terkemuka di negeri ini kerana mempunyai banyak tempat semula jadi dan bersejarah untuk diterokai. Program seperti ini yang telah menggerakkan ramai sekali mereka yang minat dalam industri ini dan berusaha untuk meningkatkan kapasiti mereka. Ini adalah satu dari usaha untuk build up the capacity building. Beliau berkata demikian semasa merasmikan penangguhan program Tourism Awareness daerah Telang Usan di Dewan SJKC Kiti Long Lama Baram pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak ketika ditemui media selepas perasmian itu berkata pelancong yang datang ke daerah Baram dan Telang Usan mempunyai banyak pilihan sama ada menikmati keindahan alam semula jadi dan mempelajari kebudayaan masyarakat orang Ulu yang menarik. Mereka akan mempunyai kepelbagaian mana di mana nak pergi. Dia boleh pergi Mulu, dia boleh pergi Nia, dia boleh pergi tepi pantai, dia boleh pergi dalam hutan. They can pick and choose. This is why I say kawasan Baram, kawasan Telang Usan mempunyai potensi yang cukup bagus. Dan selain daripada itu, rakyat yang tinggal di sini yang ramainya orang Ulu dan orang Ulu culture always very nice, very graceful, very colourful, the way they dance, all good culture. Seramai 100 orang peserta telah terlibat dalam program itu dan ianya terpaksa dihadkan bagi mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau berkata, kawasan Telang Usan mempunyai banyak kawasan menarik yang boleh dijadikan produk pelancongan seperti bangunan kubu di Long Akah dan Leo Mato, tetapi memerlukan infrastruktur terutama jalan raya untuk membolehkannya ianya dilawati pelancong. Berita seterusnya, Mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MT-MD Peringkat Negeri Sarawak telah bersetuju untuk mengemukakan beberapa permohonan kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina sebuah pusat pemulihan narkotik yang baru bagi Zon Utara Sarawak di Miri, menubuhkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK daerah Kapit serta menubuhkan Mahkamah Magistrat tetap di Kapit, Mukah Sarike, Betong dan Serian. Perkara ini dimaklumkan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika mempengerusikan mesyuarat tersebut baru-baru ini. Mengenai laporan bulanan One Stop Committee OSC pula jelasnya Cure and Care Rehabilitation Center CCRC baharu yang terletak di Jalan Puncak Borneo dijangka akan beroperasi dalam masa terdekat. Ia mempunyai kapasiti untuk rawatan dan pemulihan secara dalam institusi yang boleh menampung kira-kira 350 orang dalam satu masa berbanding CCRC lama yang hanya dapat menempatkan 150 orang sahaja. Beralih ke perkembangan di Serian. Penduduk kampung Merakai Serian kini mendapat liputan bekalan air dan elektrik 24 jam. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kementeriannya telah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan visi untuk mencapai liputan bekalan air dan elektrik sepenuhnya menjelang tahun 2025. Ujarnya lagi, masalah bekalan air bersih dan terawat yang membelenggu penduduk kampung Merakai selama ini yang hanya bergantung kepada air hujan sebagai sumber utama kini selesai apabila projek pembinaan saluran paip bernilai RM5 juta siap pada Disember 2019. Jelas beliau, projek saluran paip baru sepanjang 12.8 km yang terletak di KM 26 Jalan Serian Gedong itu ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian projek utiliti
Merakai bahagian Serian pada Khamis. Tambah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi lagi, sebanyak 69 isi rumah telah mendapat manfaat dan menikmati bekalan elektrik 24 jam yang telah disambungkan sepenuhnya pada tahun 2016 melalui talian grid menerusi skim RES dengan kos berjumlah RM5.99 juta. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus, yang turut hadir dalam majlis tersebut, merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas polisi yang inklusif diamalkan yang mana pada 9 Oktober lepas, cek dari unit hal ehwal agama-agama lain Unifor sebanyak RM100,000 telah diserahkan untuk menaik taraf gereja St. Agap, Kampung Merakai. Berikut pula, pewujudan pengawal pesisir pantai Sarawak SCG bukti jelas ketegasan Kerajaan Sarawak menjaga keselamatan perairan negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaul Samiun berkata, SCG dibentuk dengan matlamat mengawal dan membantras aktiviti haram dan jenayah yang melibatkan perairan Sarawak. SCG dibentuk atas keperluan untuk menjaga keselamatan di perairan negeri Sarawak. Ia dibentuk dengan satu objektif dan matlamat bahawa kerajaan negeri ingin memfokus kepada aktiviti-aktiviti yang illegal seperti illegal fishing, seperti kemungkinan pendatang asing mencerobohi kawasan kita dan juga daripada illegal aktiviti yang lain. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penghargaan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN di Kuching pada Jumaat. Terdahulu, beliau bersama pengarah UKPN, Datuk Dr. Chai Kin Chung, telah meninjau keupayaan bot laju SC Todak di jeti Jabatan Laut Malaysia, Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Jaul berkata, peranan UKPN adalah amat besar bagi memastikan keamanan negeri Sarawak seperti hari ini dapat dikekalkan. It is a very peaceful state as far as the country is concerned. Oleh kerana itu, kita sangatlah berterima kasih kepada semua anggota yang terlibat dalam menjaga keadaan keamanan di negeri Sarawak. Dan ini harus dikekalkan. I am saying this because UKPN is also an agency which is responsible for the security of the state. Sementara itu, Datuk Dr. Chai Kin Chung berkata, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijangka akan merasmikan SGC pada 9 Januari 2021. Menurutnya, ambilan kumpulan pertama SCG telah melapor diri pada Oktober lepas dan kini sedang menjalani latihan asas. Pada 26 hari bulan Oktober, UKPN telah terima batch yang pertama bagi Sarawak Coast Guard. Anggota Coast Guard 56 telah lapor tugas dan mereka sekarang menjalani latihan asas kawat fizikal dan untuk siap sedia menjadi kawalan kehormatan untuk perasmian atau pelancaran Sarawak Coast Guard yang telah dijadualkan akan berlangsung pada 9 hari bulan Januari oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Pada majlis tersebut, seramai 15 orang warga UKPN telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2019 dan 103 orang menerima surat penghargaan pencapaian prestasi selain turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pesara dan pelatih. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.